Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. Okey, saya baru tukar enjin 1.5, enjin Daihatsu lah. Sebab enjin asal Daihatsu kembara 1.3 kan, HC. So enjin tu hari ada problem. Baru setahun overhaul ada problem. Gegar-gegar saya tak tahu kenapa. So malah nak fikir panjang, tukar enjin lain lah. So sekarang ni 1.5 enjin Daihatsu HE. So baru keluar kedai, baru keluar bengkel lah. Saya nak ke Genting, lepas ke tak lepas. Kalau tak lepas, saya tak tahu nak cakap apa lah. Kena tukar nombor plate lah. So kalau ada bunyi-bunyian tu abaikanlah ya. Saya tak tahu ada kemalangan ke ataupun DJ balik. Kemalangan ke ataupun apa tak. Tapi kenderaan banyak lah. Mungkin dari 3 lorong ni nak masuk ke Terawong Karak tu kan 2 lorong. So beransur-ansur lah. Okey, exit 803 persimpangan Genting Sempah. Lebih kurang 3 km lagi. Cuaca baik, panas dan setengah tepat berawan mendung. Saya dah lama tak pergi Genting ni. Lebih kurang 2 tahun kot sejak PKP. Sebelum PKP pun saya tak pernah jejak kat. Jalan sesak dua-dua hala. Sebab dah 11, bulan 11 besok kebanyakan budak dah sekolah. So siapa yang sempat balik kampung tu kena balik KL lah. So anak-anak sekolah pun ikut kumpulan A dan kumpulan B kan. So kita COVID pun dah reda. So inilah kesempatan diorang ni balik kampung. Ketara lah dia tukar gear. Kalau lah dia ada 5 gear kan tak adalah perbezaan ratio gear yang ketara kan. Saya cuba cakap dengan foreman tu tukarlah enjin di BVT. Dia kata kalau nak tukar di BVT kembara punya enjin, wiring kena tukar, termasuk wiring yang menghala ke dashboard. Dashboard sekali lah kalau cantik, dia kata senang. Jadi saya fikir-fikir tak payah kot, setakat 1.5. Plug and play, setting-setting sikit, standard, cubalah saya pakai. Jadi ini baru dalam setengah jam. Saya dari Taman Cempaka Pantai Indah tadi, Taman Cempaka ke Taman Cahaya macam tu. So saya isi minyak penuh. Saya tak tahu nak pergi mana. Nak ronda KL tadi macam jam. Saya nak pergi Genting lah ataupun LPT kan. Tengok apa resort dia lah selepas tukar enjin ni. Okay, sekejap saya dah dapat potong lori trailer ni. Sekarang saya akan ambil ke kiri. Okay, saya sudah bagi signal. Ni tak tahu lah boleh lepas ke tidak lah. Belakang saya X70. Di hadapan adalah Gelisau. Ini gear 2, gear 3. Mantap shock lah.
gear 2 dengan 3 tu ratio gear dia agak jauh. Itulah kelemahan kembara kan. Ratio gear dia tak apa cantik lah. Ni gear 2 balik. Gear 2 saya bergerak dalam 55. So bila dia berat sikit, nanti dia turun gear 2. Gear 2 mengauk, nampak? RPM sampai 4.5. 4,500 dia tukar gear 3. So far 1.5 ni saya tengok pick up ada. Engine pun tak ada lagi bising. Tapi bab ratio gear tu, hunting gear, sebab kemarin ni nak tukar dari D ke gear 3 tak ada. Dia ada D, lepas tu tukar ke gear 2 dan ada paling rendah adalah L. Jadi kalau dapat gear 3, saya cuba maintain dengan gear 3. Welcome to Genting Highland. Okay, gear 2. Gear 2 balik. Tak apa, kita kereta kecil kita slow lah. Tak laju. So far selain pada tukar enjin, saya tukar water pump baru. Oil seal saya ambil balik enjin kepada saya yang lama. Lepas tu radiator kipas, dekat kipas tu mekanik kata ada minyak. Ada minyak dah kurang, kita tahu minyak lah kat kipas tu. Tak apa, layan aja biar dia tahu minyak. Lepas tu apa lah, top head gasket. Top head gasket je tukar. Sebab kita alang-alang dah buka ni, tukar top head gasket lah. Jadi plug saya tukar, saya gunakan plug yang lama. Plug tu baru dalam 2 minggu saya pakai. Gunakan plug yang lama. So far sekali start je lah, tak ada masalah. Sekarang gear 2, temperature masih lagi normal, 50% dah. Ke bawah sikit lah, dalam 45%. Separuh daripada meter bawah sikit. Saya rasa tu normal lagi lah. Sebab itu hari bahasa enjin lama tu dia bergegar-gegar. So saya ingatkan plug distributor. Saya belilah plug distributor original, dalam 200 lebih lah online. Bila pasang juga bergegar-gegar. Saya pun macam apa kena lagi ya, plug dah tukar. Sebab mekanik kata suruh tukar plug, saya tukar plug. Tak boleh juga, bergegar juga. Jadi kita mungkin plug distributor. So dia suruh saya beli, pasang sendiri. Saya pun pasang sendiri, ikut acuan dia, ikut model dia. Memang original saya beli 200 lebih online. Pasang sendiri boleh. Tapi masalahnya enjin bergegar-gegar. Iaitu kadang-kadang dia tersenggut-senggut lah. Tersenggut-senggut. Saya dah malah nak layan dah enjin lama kan. Enjin 20 tahun. Walaupun dah overhaul, tukar piston. Banyak duit saya habis overhaul. Kira-kira 2,500 jugalah, banyak benda saya tukar. Tapi nak jadikan cerita, saya pakai setahun lah selepas overhaul. Maknanya awal bulan 11 2020. Lepas tu penghujung bulan 10 2021 besar. Saya buat keputusan, okey lah, overhaul terus. Overhaul lah, tukar enjin dah. Malah lah, nak layan enjin lama ni. Tukar enjin dah, 1.5. Model ni lah untuk kembara Daihatsu lah enjin kan. Enjin Daihatsu. So lebih kurang dalam hampir 3 minggu lah. Hampir 3 minggu. So
So mekanik cari enjin beberapa tempat. So dia kata jumpa enjin yang okey, tukar lah. So surat custom ada macam biasa, tunggu nak pergi JPJ lah. Saya tak pasti lah kena hantar Puspakom atau tidak, saya tak pasti. Saya dulu dalam seminggu, 2 minggu kereta ni kalau tak ada masalah, cuci balik kereta, hantarlah Puspakom ke JPJ. Sebab tu kau nak ingat tukar enjin. Jadi kita kena ikutlah peraturan. Surat custom semua ada, resit semua ada. Kita ikut peraturan JPJ. So apa-apa hal, kalau accident senang kan, kita tak nak gunakan enjin lama, kita tak tukar lagi dan sebagainya. Nak claim insurans pun susah kalau kemalangan dan sebagainya kan. Takut kena tuduh kita curi pula, enjin curi. Kita tak nak macam tu. Jadi kita uruskan ikut peraturan. So kita pun rasa lega kan. Ambil masa sikit, kita hantar ke JPJ untuk tukar enjin lah, endorse enjin. Ramai lagi nak pergi Genting yang besok nak sekolah ni. Yalah, orang Malaysia ni lepas PKP lama, lepas dah boleh rentan negeri, kira sebulan lepas kan. Oh, dia orang rindu nak berjalan, termasuk saya lah. Dia tak apalah, kita jaga SOP, InsyaAllah okey. Okey, Genting, tunggu kaya akan datang. So far pick up okey, 1.5 dengan nak bandingkan dengan 1.3 lah kan, 1.5 okey. Walaupun dia single overhead cam kan, tapi saya rasa memang ada perubahan pick up dan torque. Tapi perubahan untuk ni yalah, kembara ni dia masih guna lagi apa tu nama tu, gearbox lama kan. So kelemahan dia bagi saya, ratio gearbox dia tu tak secantik ya. Dia satu okey lah, just nice. Satu sangat torky lah Bila masuk gear 2 panjang, gear 3 pendek, dan gear 4 pula bila RPM saya tak perasan sangat lah tadi. Katakan dah masuk gear 4, saya bawa 100 RPM kira-kira dalam 3,000 lebih bang. Saya pun tak pasti lah, 3,000 atau hingga 3,500. Agak mengaum lah. Saya rasa macam tak cukup gear. Kalau jadi 5 gear kan cantik. Ataupun ratio gear 4 tu turunkan sikit lagi. Kalau anda kata 1.0 kan, turunkanlah 0.95 ke, sedap lah. Maknanya gear 3 tu adjustkan sikit. Tapi kena tukar gigi lah. Kau tak tahulah orang yang pakar bahagian gearbox ni, saya rasa tak ada jual sekeping gigi tu macam sprocket untuk gear. Kena cari gearbox lain tak. Siapa ada cadangan gearbox yang sesuai untuk kembara. Sebab 1.5 tahun lepas lah 2020 lah, ada mekanik lain dia cakap saya, okay, kalau kau nak kembara enjin, dia kata aku ada enjin kembara Afkat lah, dah siap pasang dah. Enjin tu termasuk dengan gearbox sekali 1.3 tak silap saya lah, ada turbo. Kata kau ambil lah enjin ni, sebab aku siap pasang enjin ni. Aku dah pasang enjin turbo ni, aku dah pasang kat owner tu. Owner dah bayar habis. Aku pun buat enjin dia. Dan last contact owner tak dapat. Bukan tak dapat, dia kata nak datang. Kontak lagi tak datang lagi. Enjin dah siap, memang tak ada hutang, tapi owner tak datang.
Jadi benda tu, kereta tu dah tersadai depan rumah mekanik tu dalam 2 tahun lebih. Jadi dia cakap dengan saya, kau nak enjin ni, kau ambil lah. Kau pergi jaga dengan enjin, dengan gearbox, siap pasang semua 3,500. Siap turbo, turbo standard dari kilang. Bukan pasang kemudian, turbo standard dari kilang. Saya pergi rumah dia, tengok memanglah kereta Gemarik tu dah tersadai. Saya ajak mekanik lain tengok, dia kata okey lah 3,500. Tapi dia kena check dulu dengan custom. Owner dah tukar loh nombor enjin kan. Lepas seminggu atau 10 hari tu dia call saya. Dia kata alamak, tak ada rezeki lah, owner dah tukar, nak endorse enjin tu kat JPJ. Jadi saya tak boleh lah ambil enjin orang kan. Jadi saya buat keputusan tak apa, overhaul. Sebab sayang lah tak ada gearbox kan. Tak tahulah gearbox apa lah. Kalau enjin Kembara yang ada turbo, enjin apa lah. Saya tengok juga kat Wikipedia kan. Terios enjin 1.3 tak salah saya lah. KVET KVET VT tu yang T tu turbo. Mungkin enjin tu kot. Tapi itulah, tak ada rezeki. Saya pun tak nak lah ambil enjin orang. Walaupun saya akan bayar dekat mekanik tu untuk pasang kan. Jadi orang tu dah endorse, tak baik. So tak apalah, kita overhaul dulu lah. Tapi overhaul setahun je, problem pula enjin tu bergegar lagi. Malah nak pusing banyak cerita lah. Tak apa, tukar enjin lain. Saya tukar enjin lain. Sebab harga 2,500. Saya cakap dengan mekanik baru ni, tak apalah, kau tukar je. Kali rasa enjin mekanik dah dapat dekat Puchong lah rasa enjin ni, enjin Kemara ni. Kita okey lah, dia nak 2,500 untuk beli enjin. Tak apalah, saya biarin dulu 2,500. So dia pun pasang. Mekanik ni dah lama dah saya jaga. Yang tu dia tukar apa nama tu yang saya cakap tadi, beberapa barang lah, belting, minyak hitam, plug, gunakan plug asal, oil seal antara enjin dan ni lah gearbox. Lepas tu kipas radiator dia tahu minyakkan sikit, water pump dan apa lagi lah, ada lah. Itu je, tak kira lagi berapa upah. Saya cakap tak apa, kau kira dulu apa yang kau tukar. Lepas tu kau beritahu aku ya, dan tu aku biarin. So saya dengan dia macam memang bayar habis lah, tak pernah hutang lah. Kalau hutang pun sehari dua je kan. Kita bayar je. Sebab kita kenal dia dah lama, dia kenal kita pun dah lama. Jadi kita bela dia, kita percaya dia, okey dia. Yang penting mekanik ni dia kena bina satu trust. Orang mekanik kena bina satu trust pada customer dia dah. Supaya customer percaya dia buat betul-betul. Kalau tukar barang memang cakap tukar kan. Kalau rosak nak boleh bikin balik ke, setting balik, pergi tak ada bayaran ke, atau ingat kecil-kecil tak payah bayar. So kalau mekanik membina satu trust, so customer akan jaga lama tau mekanik tu. Senang. Okey, kalau rosak pergi bengkel ni, kalau rosak bengkel ni. Ini bengkel yang boleh dipercayai. So saya dengan mekanik ni yang biasa saya pergilah, dia orang panggil dia Kamal. Mungkin ada yang kenal, ada yang tidak lah. Tak apalah, boleh hubungi dia. Dia pun kalau saya breakdown, dia datang pukul 10 malam kan. Saya punya saya punya belting tensioner saya tercabut. Jadi anak saya pakai lah. Sehari sebelum first kali PKP, hari pertama, sehari sebelum tu anak saya pakai. Dia kata steering tak ada power. Jadi dia parking lah kat tepi jalan. Saya call mekanik ni. Mekanik datang bergegar-gegar cari barang. Dia pasang. Tapi tak muat. Malam berikutnya atau besok tu dia datang, dia pasang lagi sekali boleh. Itu belting tensioner punya puli yang bulat tu, macam bearing tu kan. Pasang.
Dan ada juga mekanik yang saya jaga ni, Kamal ni, kereta kemarin ni lah tak boleh nak start di mana? Pandan Indah ke Pandan Mewah lah. Pandan Indah. So, call dia datang. Kata apa tangan anda ajaib dia je, bega-bega. Okay, start. Terus boleh start. Rupanya problem kemarin salah satunya, kita punya distributor tu yang belakang enjin tu, dia ada satu wire dua wire kan. Wire tu dia cepat apa nama dia, cepat longgar ataupun connection tak berapa cantik lah. Mungkin ada minyak sikit kan. Dia usi tu je tahu, usi situ je tahu dengan gasket, terus boleh pakai. Mekanik Kamal ni boleh harap lah kau Roger dia je yang dekat-dekat lah. Sebab dia dekat, bengkel dia dekat Pandan Indah. Mungkin orang Pandan Indah, orang Ampang, kalau ada problem kereta kembara, dulu saya pakai Setra pun dia boleh buat. Dia more specialist kepada kereta Kia, Kia ataupun Naza lah. Kia dan Naza kan satu brand yang sama kan. So asalnya Kia, lepas tu Naza ambil alih lah, macam rebranding kan, rebadge, jadikan dia Naza lah. Naza Carnival ke, Naza Citra ke, dia memang specialist. Nak overhaul Naza, boleh lah contact Kamal, InsyaAllah. Kalau saya ingatkan, saya tinggalkan nombor telefon. Boleh lah kalau telefon dia kan. Kalau nak susah sangat nak cari mekanik, orang yang boleh buat kereta Naza, Kamal boleh buat kereta Naza. Dan dia dengan kawan dia lah, dia share bengkel dia dengan Apis. Kalau tak salah lah, boleh contact Kamal ataupun Apis. Dia insyaAllah boleh diharapkan. Yang penting jangan hutang lah dengan dia. Cakap Kamal berapa nak bikin ni, kalau dia kata okay, 200 ke 100, bayar je. Jangan kata besok-besok pula, lepas tu tak bayar. Jadi bengkel pun tak boleh lah nak cari untung. Kita pun tak boleh nak bina trust dia, dia pun tak boleh nak trust kat kita. So macam mana nak saling percaya kan? So kedua-dua pihak kena bina trust lah. Itu yang paling penting. Okey, ini gear berapa ni bang? Oh, ini gear 2. Okey, masih boleh gerak lah. Hai, saya teringin nak pakai X70. Doakan saya lah ya. X50 pun alhamdulillah dah. Macam mana nak dapat duit banyak-banyak Meniaga bang. So far enjin tak adalah mengaung kuat. Sekarang J2 cantik. Kabel car start. Karen habis ke? Lama saya tak naik kereta bekas. Dulu naik 19 tahun 1985. Dululah naik. Masa tu rombongan sekolah. Saya dah jam 4. Ahli parlimen kawasan kaya tu belanja budak sekolah. Dia rombongan naik ke Thailand, naik kabel car sekali. Boleh lah jakut. Oh, terasa sejuk genting ni. Ke sejuk aircon? Oh, aircon sejuk. Aircon. Okay, so far enjin tak mengaung lah. So dia nak maintain gear 2 lah. Maintain gear 2. Sebab kalau dia jumpa jalan luruskan je, nak masuk lagi gear 3. Tapi ini dia lebih tertumpu gear 2. Oh, dia gear 3. Okay, ni 2. So kalau nak balik gear D, gear 2 mengaung sikit lah. Sebab dia dah rendah lagi kan. Tambah semua maintain gear 3 tengok. So D balik. Itulah gear 2 nampak. Jauh sebab gear 2 ni panjang untuk kembara lah. Sekarang gear 3. So RPM 2,500 sekarang. Sekarang gear 2 balik. Oh, ini Seleco V gear 2. Okay, tak
Tolak sini, masuk gear 2. Ya. Tak pernah gear 1. Ni gear berapa ni? 1 ke 2 ni? So RPM 2800 km mileage lah. Apa nama lah? Speeding meter 30 km sejam. Gear 2 selesai saya lah. Slow je ni. Dah lanjut dah. Ini 3. Okey, ini masih 2. So far gear 2 kalau maintain cantik, gear 2 cantik lah. Ni 3. Gear hunting dia. Itulah 2 dengan 3 ni jauh jarak. Anak saya dengan anak nombor 2 jauh jarak dia. Macam tu lah kan. Gear 2. Saya cuba naik sampai ke puncak tu, saya relax sekejap, tengok enjin. InsyaAllah lah. Doakan saya nak ronda Gembara ni. Satu Malaya lah kan. Satu Malaya. Kita bawa relax. Kita bawa rehat sekejap, berhenti, makan sekejap kan. Boleh lepas. Kereta buruk pun macam mana pun, kalau condition okey, bukannya laju, kita bawa relax ronda atau Malaysia lepas. Kalau kita ada motor pun lepas. Sebab sekarang ni saya tengok dalam YouTube ramainya pergi travel sana, travel sini. Sebab dulu saya dah biasa travel outstation. Ini Bukit Cabaran. Gear berapa ni? Saya pun tak tahu gear berapa. Gear 2 ni masuk 1. Gear 1 pun kau kuat. Okey tu puncak dia tinggi. Dia punya angle tinggi. Sebab dia Kona V, kita kena slow lah. Kereta ni tinggi kan. Saya terpaksa dah potong untuk mengekalkan saya punya momentum. Okey, ni gear 2 balik. So far temperature okey, normal. Dah dia sedapnya kau becot. Enjin sedap. Tak apalah. Becot lah bang, jangan accident dia. Nanti ke accident payah bang. Sebelah kiri saya ada Honda apa ni? Honda Civic, Honda City, Honda Jazz. Saya nak impit ke kiri pun dia ada pula ke kiri. Sekejap, biarkan je lepas dulu. Okey, belakang saya kosong. F70 ada. Okey, gear 2. Dia hunting banyak lah. Okey, gear 2 sempur, slow ya. Macam lori balap. Saya tak tahu kenapa Honda Dio tu ke tepi. Satu kuat sangat pula, dia toki. Okey, saya try 2. Okey, sekarang 2 saja saya maintain. Sebab kita dah semakin memuncak kan. Saya tak nak dia terlalu banyak hunting, letih. So nak kekalkan momentum gear 2 dulu. Sebab dia semakin mendongak lah So seleko pun makin kecil. Jadi start seleko tu nak tukar gear letih lah bang kan. So kita kekalkan momentum gear 2. Biar ada toki sikit. So walaupun RPM agak tinggi 3020
200 3,500 kan, antara 3,000 hingga 3,500. So temperature masih lagi normal. Saya tak dapat nak tunjuk juga sebab saya letak ni dekat dashcam kan. Temperature dalam 45% lah 45% lah. Kalau sepadu tu 50% daripada meter kan, dalam 45%. Okey, tu dia awan nano sudah kembali menyergah. Okey, menyergah kita suasana Europe akan menjelma sebentar lagi. Kabel car sudah bergerak. Cantik. So kalau kawan-kawan yang ada kembara lah, bolehlah hantar kepada, bukanlah recommend sangat pada Kamal ni, tapi kalau nak cuba boleh je kan. Kamal pun okey, janji betul-betul bayar je buat, bayar kan. Jangan tak bayar. Hutang macam mana? Kalau hutang macam mana bengkel orang kita nak maju kan. Bagi dia masa buat. Saya rasa saya hampir sampai. Nanti saya bagi, saya sertakan nombor telefon Kamal. Nama penuh dia Kamaruz Zaman, tapi kawan-kawan dia saya pun panggil Kamal. Kadang-kadang saya panggil dia Abang Cik, kan, Abang Cik. So dia boleh buat kebanyakan kereta lah. Kereta yang orang Malaysia pakai pun boleh. Dan dia juga specialist lah specialist untuk Naza, Kia. Nak barang enjin overhaul Naza dengan Kia, memang Kamal boleh buat. So far okey, toki dia tak ada mengaum sangat lah. Sebelah kiri ada Alfonso Puri. Alamak, kaya kan. Lebih kurang dalam 300 meter lah sampai ke puncak tertinggi Genting Highland. Lebih kurang lah kita masuk sini ke, lepas tu ada jalan naik bukit lagi. Tapi ini dah lepas ni. So far okey, Kemara 1.5 engine HE Ini first time saya naik Kemara kat sini. Lepas penghujung puncak tu banyak gunakan gear 2 lah. Cuma selekor tajam V tu dia tukar gear 1 sekejap lepas tu gear 2. So awal-awal puncak tu banyak bermain gear 2, gear 3, gear 2, gear 3 lah. Tapi dalam 80% nak naik atas tu, yang terakhir dia dah start, saya semua maintainkan gear 2. Ya, kereta lama bang, kereta 20 tahun ni kereta. So far enjin yang saya beli ni, saya tengok enjin ni okey, dalam condition okey lah. Saya buka tutup atas tu, dari luaran saja saya nampak, saya tengok enjin dia bersih lah, tak ada keladak-keladak, bersih. So far dia tak ada bunyi pelik-pelik ataupun jacking, tak ada setakat ni. Temperature pun cantik, normal dalam 45%, separuh meter lah. Saya tak tahu berapa suhu ideal mungkin sekitar 90 darjah Celsius kan. Suhu normal. Tadi saya isi minyak penuh di MRR2 Gombak lah, MR2 Pandai Indah lah, Kabupaten. So, minyak masih tak turun lagi.
So keseluruhannya okey, tak ada masalah. So saya masih lagi pantau kereta ni lebih kurang 3 hari. Sebab Pomen cakap, Kamal cakap, okey guna dulu, kalau apa ada masalah, setting ke apa ke, ada benda tak betul, dia datang jumpa je balik. So kita bagi saya pakai dulu untuk beberapa hari lah. Slow down. Okay, gear 1. Boleh lepas. Rupanya jalan ni bertemu semula. Cinta bertaut kembali. Okay bang, saya bagi sini untuk berlalu lah. Terima kasih jasa mudikan nama tu lah. Okey, ada satu Myvi putih. Oh, dia taruh air tu, mungkin panas kot enjin dia. Nanti sampai lagi puncak, nanti saya akan parking, tengok condition air. Itu air saya pun menggelegar. Saya dari Sungai Besi ke Ampang 3 kali berhenti, masuk air balik, belegak kodok. Saya pun tak tahu kenapa. Tanya Kamal kata apa, relax top air, bagi dia sejuk dulu sekejap. Okay, jalan sampai dia temperature naik, berhenti balik. Bayangkan Sungai Besi ke Ampang 3 kali berhenti. Itu buat keputusan tukar lain lah. Saya dah malas nak layan enjin lama ni, 20 tahun kan. Walaupun mileage tu dalam 100 lebih lah, 165 lebih kurang kan masa saya beli tu. Tak tahulah, mungkin kedai used car kadang adjust meter kan. Kereta dah kat 20 tahun 17 tahun masa tu, takkan mileage 170 je. Jadi mungkin dia adjust, tak apalah. Saya rasa mungkin dah 200 lebih maupun 300 kan. Jadi tak apalah, tukar lain ni lah. Malah nak cerita banyak. Okay, alhamdulillah kawan-kawan sekalian. Okay, Kembara lepas. Saya sekarang ni lepas Kembara 1.5 engine HE, single overhead cam, lepas naik genting. So one shot saja, saya tak berhenti. So sekarang ni saya menuju ke bawah pula. Saya nak cari parking kawasan lapang dekat apa benda nama ni. Oh ni tak boleh. Okey, turun balik tak apa. Kawasan lapang, saya akan cek enjin, cek suhu. Relax sekejap lah, sokok dulu. Okay, Kuala Lumpur sebelah kanan. Kita buat one shot je, buat seselo je. Kuala Lumpur sebelah kiri. Oi, turun bukit pun jalan jam. Tak apalah, ni saya takkan free gear. Ya free gear tu buka ni, masuk gear 2. Naik bukit, turun bukit, jam. Cak genting. Oh, cuaca sejuknya. So far enjin 1.5 ni senyap gila. Sebab enjin 1.3 saya tu agak bising, mengaum-ngaum kan. Senyap je.
bagus juga lah. Enjin 1.3 tu macam tak lah, enjin lama. Nak komplain pun lama. Tapi okay lah, saya puas hati lah. Dari segi bunyi kan, bunyi dia senyap. Puas hati lah, nyaman je. Tak adalah macam enjin baru, tapi lebih senyap lah daripada enjin lama kan. Dalam keadaan ideal lah, ideal fitri. Dalam keadaan ideal, dalam keadaan gear free, dia senyap. Yang lama tu macam enjin diesel sikit bunyi dia. Ni balik menghadap jam lah. Biasalah orang Kuala Lumpur ni, jam tu dah jadi macam kawan baik lah. Traffic jam tu jadi kawan baik lah. Saya nak cari kawasan lapang yang percuma. Oi, Ford GT Mustang. Muscle car kan. Alas, lupa ni G2. Okey. Segi 3. Segi 4. Okey, saya ke kiri kan. Salah pula kan jalan. Dah 51 km. So far tak adalah bau hangit ke, bau pelik-pelik ke. Saya pelik pun selom. Enjin pun tak ada hangit. Saya dah buka tingkap tak ada hangit. Sini ada kawasan lapang sekejap. Sebab tadi naik bukit mungkin minyak parak sikit lah. Saya tak tahu berapa fuel consumption ke kan. So nanti isi minyak penuh sekali kita tengok. Sebab enjin lama tu dulu dalam anggaran saya dapat 300 km pun dah cukup baik tau. Enjin kembara 1.3, enjin asal HC dapat 300 km full tank pun dah kira cukup bagus lah. Kawasan apa lah, kawasan lapang boleh lah. So nak try 1.5 single overcam. Dapat tak 300 km tu? Dapat, cantik lah. Pick up pun ada. Kita biarkan kawasan lapang, senang orang nak parking. Okay, handbrake tarik. Dia dah fit. Tarik kuat sikit handbrake. Okay, kejap saya akan keluarkan kamera ni. Kita tengok enjin. Nampak tak? Tidak lah. Saya actually automatic. Dia sama je. Okay. So far tak ada bau hangit. Hangit pun tak ada. Panas melampau pun tak ada. Enjin pun senyap berbanding dengan enjin asal. Tak ada leaking. Tu air menitik, air aircon lah. Leaking tak ada. Enjin dalam keadaan ideal. Cantik lah. Tak ada apa-apa limpahan minyak pun tak ada. Enjin meleleh pun tak ada. Sama je enjin dia, sama bentuk. Mungkin besar sikit dalam 1 cm lah. Itu yang belakang tu lah satu kau. Enjin distributor. Okey, nampak dua wire tu. Kadang dua wire tu je longgau ataupun berminyak. So kalau kembara susah nak start, check wire tu. Okay, wire dua belakang ni. Kat belakang enjin kan. Itu distributor dia. Wire tu mengalir ke plug kita lah. Dia distributor.
Sekejap, saya cek air radiator. Oh, agak panas, 80% kot, 80 darjah Celsius. Itulah buat kerja macam tak pandai. Ini jadi ya, mencelup-celup ya. Dia dah ketat. Tengok enjin enjin cantik ya pak. Tak ada keladak. Cuma top head ni tambah tukar lah saya punya yang asal. Sebab dia kata top head ni 1.3 ni punya ada skru sini. Saya pun tak tahu kenapa. Saya lupa nak pesan suruh cuci keladak 1.3 punya ni, top head punya cover ni. Tapi kalau tengok dia punya shaft, camshaft dia cantik kan, ada keladak camshaft lah. Yang keladak tepi tu saya punya yang asal. So far saya puas hati lah. Enjin tak ada problem, pick up ada, torque pun ada, temperature tak ada naik, temperature normal. Enjin pun idle dalam RPM 900 lah, lebih kurang. Ideal dalam RPM dia 900. So far, kalau orang kata 10 bintang, setakat ini saya boleh bagi 10 bintang lah. Kalau tak ada masalah kan. So far tak ada masalah lah. Nak arah enjin macam enjin baru yang lebih canggih, tak lah. Berbaloi lah dengan keadaan enjin lama 1.5. So lama lah kita nilaikan dia. So far dia pasang ok, tak ada problem, complete set, kita bagi 10 lah kan. Sebab enjin second, bukan enjin baru. So saya akan pakai dulu macam biasa. Kalau ada masalah baru saya bagi kat Kamal. Kita akan turun. InsyaAllah saya akan cepatkan video ni. Turun sampai balik ke Tol Gombak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nak lalu, tak apa, kita bagi lalu. Ada kecil, senang nak U-turn. Sekali libas je. Alah, kena ambil gambar kenangan lah. Kemarin dah lah susah nak naik genting kan. Kita ambil gambar kenangan di genting. Oh, dulu sini ada kuda, sekarang tak ada kuda. Okay, tak apalah. Mohon parking. Okay, kita sambung perjalanan turun. Okey, enjin pun saya tak ada matikan lagi. Dari start mula kat bengkel sampai Tol Gombak. Oh, saya matikan masih isi minyak lah. Okey, lepas tu saya terus, mana tak tahu nak ke mana, tak apalah. Tak macam mana tersesat sampai Genting. Okey, one shot saja. Dari Shell tadi ke Genting one shot. Tak ada masalah. So far okey. So saya parking mu tadi, enjin keadaan hidup. Sekarang dah sejam lebih Temperature okey. Tak ada buang angin, tak ada nampak leaking, minyak terpercik ke, semua tak ada. Enjin pun dalam keadaan ideal yang cantik.
So saya on the way nak turun lah. Susur kecemasan. Kalau brake korang rosak, tak boleh nak dah lajak terus je, nampak tu. Terus je langgar je apa tu, dataran pasir lah. Macam kawasan berpasir dan berbatu tu. Sebab biasanya kawasan yang turun bukit, dia ada tu susur kecemasan. Kalau brake rosak, brake putus, brake terlalu panas, mungkin dah sampai tak mencengkam, atau brake jam kan. Okey, terus lajak ke bukit pasir tu. Nanti kereta akan terberhenti sendiri tau. Dan satu lagi tip turun bukit, gunakan gear yang rendah. Bukanlah gear 1 tak sesuai. Tak sesuai sangat. Dalam kalau Genting Highland ni, maintain dulu gear 3. Kalau selaku lagi tajam, turun lagi gear 2. Jangan mengharapkan sangat kita menekan brake saja. Kadang brake cekera tu boleh panas kan. Sesekali lepas. Jadi saya lepaskan brake lah, biar dia sejuk sekejap. Dekatkan brake. Okey, susur kecemasan 150 meter. Okey lah. So kena fikir, brake aku tak makan. Okey, depan tu ada susur kecemasan. Kawal kereta betul-betul. Okey, terus lajakkan ke bukit susur kecemasan tu. Sebab tu pentingnya gear rendah. Sebab dalam kereta, dalam keadaan bergerak, susah nak masuk gear 1. Terutama kalau gear auto kan. Gear manual pun rasa tak boleh. Kereta kena betul-betul slow boleh. Jadi kalau ada kita turun bukit kan macam mana kan. Sebab tu kita pentingkan gear dalam keadaan rendah untuk turun bukit. Sebab kita khuatir nak gear 3, gear 4, gear 5 boleh je. Kita khuatir kita tak dapat satu braking engine. Braking engine tu penting lah. Dia bantu kita punya kenderaan perlahan. Kita tak mengharapkan brake 100%. Brake sekali je, sekali maintain slow. Kalau laju brake, kita punya brake pad boleh cepat habis. Dan brake disc pun boleh jadi hangit. Kita tak nak jadi macam tu lah. Sebab risaulah turun bukit bang kan. Apa ada pun, gunakan gear rendah. Engage low gear. Sebelah kiri saya ni, depan kereta velofire putih, nampak? Kan ada susur. Okey, sekejap saya berhenti. Tak tahu brake tak makan, terus saja. Terus sampai ke batu-batu ni lah, lapangan ni, dan depan tu ada tembok pasir. Tembok pasir. Lepas tu depan tu baru ada tanah lapang sikit. Dalam 10 meter baru ada susunan apa tu, tayar-tayar lama di hadapan sekali kat situ. Sebab saya berhenti ni, saya ada bau bau apa, brake hangit. Saya tak tahu lagi kenderaan siapa. Yang kita tak nak. Baunya datang dari sebelah kanan saya tau. Sebab angin datang dari sana. Okay, baunya datang dari sana. Kat depan tu, angin dari sana, saya terasa angin. Mungkin ada orang membrake keras kan. Saya tahulah berpuluh-puluh kereta seminit, mesti ada brake yang problem kan, kita tak tahu.
adat turun bukit. Cable car tuan-tuan. Cable car Genting Highland. Marilah datang Genting Highland. Jalan-jalan ke, nak tidur ke, dah tak tahu nak pergi mana, pergilah kan. Kita selepas PKP ni, selepas ada Covid kan, kita meriahkan kembali lah. Meriahkan kembali kita punya ekonomi kan. Siapa yang kehilangan pendapatan tu, mungkin dah sektor-sektor pun dah banyak dibuka, boleh lah start kerja kan. Kita simpan duit balik. Siapa yang tak ada duit dulu dalam keadaan tak ada gaji, mungkin gaji kena potong. So inilah masanya kita start balik, kumpul duit, jana balik ekonomi negara kita kan? Untuk keluarga kita jugalah. Satu lagi saya nak pasal lupa. Kalau break tak makan, pasang lampu kecemasan, hazard light kan, biar orang tahu kita dalam keadaan kecemasan. Apa-apa produk pun lepas tak genting. Kalau genting lepas, makna kita tu, kenderaan tu sah di jalan raya lah kan. Boleh bawa penumpang, bawa barang, pergi genting, lepas. Sebab saya seorang, jadi lepas lah. Wah, lepas tak genting. Kalau kenderaan CC kecil lah. Kalau lepas genting, maknanya kenderaan tu ikut spek orang Malaysia lah, macam tu. Apa-apa kenderaan pun kan, dia tak genting lepas tak. Kalau genting lepas, lulus di hati rakyat Malaysia kan. Kereta Jepun ke kereta Eropah ke, dia orang buat enjin bukannya dalam setahun, mungkin bertahun-tahun ada R&D test. So mungkin sesuatu part tu mungkin sampai 10 atau 15 saiz kan, dia orang test. Mungkin test akan dalam masa 3 atau 4 tahun sebelum enjin tu dikeluarkan secara mass production kan. Jadi memanglah enjin tahan, terutama syarikat-syarikat besar lah yang dah biasa buat enjin kan, macam Toyota, Honda, Daihatsu dan syarikat-syarikat dari Eropah kan. Buat enjin ni benda part yang paling rumit lah, sebab kita ada pengiraan, calculation, nak imbangkan minyak, angin, suhu kan.
macam mana nak naikkan torque, macam mana nak naikkan horsepower. Jadi benda tu mesti ada try and error, terutama enjin-enjin yang baru lah. Jadi syarikat enjin yang buat enjin ni dah familiar lah benda ni. Mesti ada try and error. Sebab enjin paling yang kita risau enjin yang betul-betul baru berbanding model sebelumnya, mana 100% baru. Jadi dia tu mungkin ada kelemahan awal. Jadi pembeli baru untuk enjin baru, untuk model baru, enjin baru, mungkin akan mengalami beberapa masalah lah. Jadi untuk tahun seterusnya baru syarikat pengeluar enjin akan improve part-part yang senang rosak. Mungkin ada warranty ke, warranty setengah-setengah part ke kan. Okay, pengguna kereta sekian-sekian, sila hantar kereta anda di pusat servis kami untuk tukar part-part ni ya. Sebab banyak rosak. So, syarikat yang bertanggungjawab ada ni lah, ada apa, ada membina. Kita ada dua lah, sama ada kita tak percaya dengan syarikat tu ataupun kita percaya semula sebab dia bertanggungjawab. Sebab dulu kan ada macam syarikat airbag, berapa banyak airbag yang ditarik balik, kena ganti baru kan. So, syarikat tu rugi dah, nak bankrupt ke rugi saya tak pastilah. So yang bagusnya pengeluar bertanggungjawab lah, panggil balik pemilik kenderaan yang pakai airbag tu. So memang pengeluar akan tukar balik percuma, tapi yang rugi syarikat airbag lah. Airbag untuk steering kan. So saya tak tahu apa masalahnya dia orang. Itulah syarikat ni dia bertanggungjawab nak tukar airbag. Tapi itulah syarikat airbag tu yang rugi. Pernah agak terjadi macam saya pakai Pro 2 Alza kan, Pro 2 Alza 1.5. Macam bahagian steering lah. Lepas tu saya hantar Pro 2 Alza servis macam biasa. Sekali foreman tu, mekanik cakap, "Bang, abang punya steering ni ada part-part ni rosak lah bang. Nanti kita tukar lah sebab ada warranty lagi." Ada warranty je kata. Sebab lah ada benda yang ada warranty. Lepas tu saya tukar lah. Jadi saya pun percaya, bagus lah Pro 2 ni, barang rosak tukar. Lepas saya bawa steering macam biasa je, kiki boleh ke kanan boleh, tak ada gegaran jerking ke atau free play ke, tak ada. Tapi dia dapat kesan, "Bang, abang punya steering ni apa-apa ni rosak," dia kata. "Tapi ada warranty, nanti kita akan tukar kan." Cakap tukar lah, free kan. Jadi kita rasa okey, Pro 2 bertanggungjawab terhadap pengguna dia. Jadi kita bina satu keyakinan. Sebab je kita boleh claim warranty. So kita percayalah pada Pro 2. Baguslah tanggungjawab tu. Mungkin saya tak tahu ada kebiasaan ke rosak untuk bahagian steering kan. Tak tahu part mana saya tak tahu. Tapi dia kata bahagian steering, dekat-dekat enjin tu lah, mungkin steering rack ke apa ke, bushing ke. Saya tak pasti sebab saya masih guna lagi enjin steering hidrolik. Jadi dia tu kau so far okey ya, saya pakai sebelum memukir, sebelum lepas memukir. Tapi atas rasa tanggungjawab pengeluar, atas rasa tanggungjawab mekanik Pro 2, bagus. Dia kata, "Bang, apa punya part ni steering ada banyak ni rosak, nanti part ni kita akan tukar." Tukar lah. Tapi masa tu saya pergi di mana Jasin, Melaka, kat Taman Maju Jasin tu ada Pro 2 servis. Situ saya tukar itu. Tapi saya kena order je kata. Order lah, tak apa. Dia kata enjin steering abang ni boleh pakai lagi yang lama. Tak ada macam membayar lah. Tapi saya dah nampak rosak. Tak apa, dia kata je order kat Pro 2 main kan. Okay, lepas dalam, sebab saya biasa station dulu. Okay, dalam 2 minggu kot kan, 10 hari selepas tu saya datang tu tukar lah percuma. Bagus tak, syarikat yang bertanggungjawab macam tu bagus. Kita kalau korang pakai kereta Toyota ke, Proton ke, Honda ke, whatever, Merc ke, BM, so, atas rasa tanggungjawab tu penting untuk membina trust di antara pengeluar, penjual dan kita juga sebagai pembeli dan pengguna. So bila peristiwa tu terjadi, saya rasa bagus lah
dua-dua. Part yang simple-simple pun dia boleh detect, dia boleh tukarkan. Sebab kita takut mungkin ada mekanik yang malas. Bang, steering okey? Okey, janji pakai, boleh pakai sudah. Kita pun tak tahu, tentang mungkin satu hari nanti steering kita betul-betul rosak. Kona-kona tak boleh, terbabar, langgar anak orang kan. Jadi atas rasa tanggungjawab mereka yang telah dilatih, mereka nasihatkan kita, tukar lah kan. Peletih kan, saya rasa mau sejam kot. Tapi tak apa, saya tak tahu lagi sampai mana. Sama ada saya nak lanjutkan video ni terus ke Tol Gombak atau sampai ke Fuka lah, apa nama tu, fast food. Saya kan satu lagi seleko ni, yang ni bahagian ni lah. Ada satu YouTuber tu, Uncle YS Kong. Saya suka betul dia bawa. Orang tua tu kalau bawa kat seleko ni, saya suka apa tau, dia profesional, bekas pelumba rally Malaysia kan. Dia ambil corner tu. Best lah. Genting Helen ni taman permainan dia lah. Kalau Uncle YS Kong ternampak lah video saya yang biasa-biasa ni, sila like dan komen. Saya suka Uncle Kong punya style, your driving style lah. How you take your corner before corner, dan you punya apa tu, apa yang paling sesuai timing yang sesuai untuk ambil corner, selepas corner. Kalau saya naik dengan Uncle, saya lagi confident lah. Walaupun naik dengan orang tua kan, saya lagi confident dengan Uncle ni berbanding dengan kawan-kawan kita yang gila kan. Itulah adab resam YouTuber kan. Adab YS Kong. Saya suggestkan Uncle Kong buatlah satu video jalan-jalan dengan Karanjit Singh kan. Bukan berlupa, jalan-jalan, ceritakan your experience lah dalam rally car. Kita pun nak dengar agak kan, sebab kita pun dah lama tak dengar Karanjit Singh punya cerita kan, sejak dia bersara dari dunia permotoran rally kan. So Uncle Kong jemputlah Karanjit Singh, duduk satu kereta sebelah-sebelah. Mungkin masa pergi Karanjit bawa, masa balik Uncle Kong bawa. Tengoklah, bincang sendiri kan, cerita pengalaman rally, how to start rally kan. Apa-apa sajalah yang berkaitan dengan rally kan. Sebab kita pun dah lama tak dengar rally di Malaysia ni. Sebab dulu pun bahasa yang popular Uncle Kong dan juga Karanjit Singh lah. Bahasa Proton Perth dulu kan. Lepas tu dah tak ada, senyap rally, dunia rally kereta di Malaysia ni senyap. Saya pun tak dengar perkembangan ni. Kita tak ada juara yang kita boleh lihat kan selepas tu. So mungkin Uncle Kong tak kenal saya. So siapa member-member yang tak nampak video ni, sampaikan my wish pada my great driver lah, our legendary rally car Itulah. Semoga Uncle Kong, YS Kong sihat-sihat, sejahtera, jaga kesihatan. Saya Genting ni bukanlah tempat yang biasa, walaupun saya dah naik lebih kurang 10-15 kali ya. So far saya tukar enjin lagi, suhu okey lagi. Saya tengok suhu masih lagi dalam 45% lah. Saya tak tahu berapa suhu dia. Meter 45%. Setengah bawah sikit. Tak ada bau angin, tak ada minyak melimpah, minyak menitik, tak ada leakage.
enjin okey, tak ada jerking atau tersekat-sekat atau tersemput-semput, tak ada. Braking okey. Enjin pun tak ada bunyi pelik-pelik kan. Tok kiting-kiting ke, tak ada. So saya dalam perjalanan turun dari Genting menuju ke LPT lah dari Pandai Indah lah Pandai Indah, terus pergi ke MR2 ke Tol Gombak, ke LPT sikit, susu keluar naik Genting, saya turun naik shoot Genting. Tentu sekarang dah turun Genting, sudah 68 km Satu lagi saya nak tanya ke luar Eskom lah, kenapa Genting Highland tu menjadi satu macam apa, tempat wajib lah bagi uncle lah kan. Naik Genting sampai ke bulatan tu turun balik. Okey, tu bagi ulasan begini, braking, engine, handling, harga kan, harga adakah sesuai ke apa isu ke tentang kereta kan, kereta baru tu. Saya nak tanya ke kau, kenapa Genting menjadi sasaran tempat uncle lah untuk memandu sesuatu kenderaan tau, mandu uji satu kereta kenderaan. Saya bukanlah ujian macam uncle kau, saya nak test kereta ya, sebab kereta saya pun tukar enjin. Oh kanan, bentung kiri. Okey, nanti kita sambung. Kenapa saya lalu sini? Saya sepatutnya ke kanan atau terus tadi, saya belok ke kiri pula. Oh, ini kalau budak naik motor bahaya lubang macam ni di Seleko. Dia berlubang tu betapa-tampak tak cantik. Kalau naik motor lipat sekali terlanggar lubang, oi, kau nak baring habis boleh terbang bang. Okey, saya sampai sini. Okey, lupa pula. Okey, kita sambung setelah berjam-jam berjam kan. Setengah jam lah tersangkut dalam traffic jam. Saya hampir sampai ke Tol Gombak, menghala ke KL lah Okey, kita sambung. Sebab tadi lepas turun daripada Terawang selepas turun beberapa Seleko, tu naik bukit tu, turun Bukit Panjang, tu jam. Jadi saya pass lah. Sekarang baru lepas Tol Gombak. So far okey. Dalam keadaan jam pun kereta ni enjin dia okey. So sekian saja video kali ni. Kepada kawan-kawan, sila subscribe channel saya. Siapa yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih sebagai langkah pertama tuan untuk subscribe kepada channel saya. Jangan lupa tekan
butang loceng dan juga like. Silalah komen. Komen, berikan pandangan apa yang perlu. Saya akan cuba teruskan upload video-video berkaitan dengan kereta. Bukanlah kereta sangat, perjalanan saya dalam kereta ni. Walaupun kereta Gemara, mungkin ada kereta lain juga. Itu saya namakan sebagai Gemara Explorer. Kebetulan saya gunakan Gemara kan. Jadi terima kasih saya ucapkan kerana sudi penonton. Video ni mungkin panjang. Kita jumpa di siaran yang lain. Okey, gerak dulu. Assalamualaikum. Apa hal Roger?